Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh. Dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat Bangladesh sempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh. Sembilan kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala satu kes berada dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 756 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 129,837 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 664 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 92 adalah dari hasil 1,448 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 1,581 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 120,561 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 9,076 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.8%. Dalam pada itu, 136 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 8,937 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 24 Mac 2022. Capaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 60.5% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara, yang mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sempena Hari Kebangsaan ke-38, Kementerian Pertahanan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran yang diadakan secara serentak di seluruh surau Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, termasuk Masjid Pulau Baru-Baru. Tumpuan utama majlis di Surau Asy-Syuhada Akademi Pertahanan ABDB. Hadir Yang Berhormat P.H. Dato' Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis juga bertujuan untuk menyamai semangat mencintai dan menghayati Al-Quran dalam kalangan anggota Kementerian Pertahanan dan ABDB. Majlis serupa turut diadakan di Surau Ad-Difa' Bolkiah Garrison bagi warga pegawai-pegawai dan anggota wanita Kementerian Pertahanan dan ABDB. Pusat Perubatan Jurudompak JPMC berbesar hati kerana menjadi makmal ketiga yang memiliki sistem Abbott GLP Total Laboratory Automation TLA yang baharu dalam rantau Asia Tenggara. Ia menawarkan banyak fleksibiliti dan pilihan untuk memenuhi permintaan operasi yang meningkat di JPMC. Pelancaran sistem GLP-TLA diadakan di makmal JPMC dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengarah eksekutif JPMC.
Sistem GLPTLA menggunakan sistem penghantaran sampel automatik dengan mengendalikan anggaran 900 sampel sejam. Ia juga mempunyai ciri yang meminimumkan sentuhan dengan sampel darah pesakit bagi memastikan keselamatan petugas selain memaksimumkan kecekapan pengurusan sampel yang konsisten. Indeks jualan runcit di negara Brunei Darussalam telah menunjukkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 8.6% dengan nilai jualan runcit dianggarkan sebanyak 417.1 juta ringgit pada suku keempat 2021. Manakala bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman juga menurun sebanyak 22.9% berbanding suku keempat 2020. Dengan nilai hasil jualan dianggarkan sebanyak 74.2 juta ringgit. Bagi jualan runcit, hampir kesemua aktiviti runcit telah menunjukkan penurunan jualan berbanding tahun lepas yang didorong terutamanya oleh jualan tekstil, pakaian dan kasut yang menurun sebanyak 33.3%. Diikuti dengan jualan di stesen minyak 25.7%, jualan peralatan perabot dan rumah 15.7%, jualan di gedung serbaneka 10.3% dan jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus 6.2%. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman, penurunan jualan berbanding tahun lepas adalah didorong oleh hasil jualan bagi restoran yang menurun sebanyak 25.9%, diikuti dengan kedai makanan segera 16.7% dan aktiviti penyajian minuman 16.2%. Indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman adalah petunjuk awal prestasi ekonomi bagi kedua-dua aktiviti dan memberikan gambaran trend perbelanjaan pengguna bagi setiap suku tahunan. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Air bukan sahaja merupakan keperluan asasi dalam kehidupan seharian, malah air juga berkait rapat dengan perkara-perkara ibadah seperti berwudu, sembahyang, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Kepentingan air jelas terasa pada waktu ia sukar diperolehi. Kita perlu mensyukuri dan menghargai segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya nikmat air, dengan mengambil langkah berjimat cermat dan bertanggungjawab dalam penggunaan air bagi menghindari pembaziran dan penggunaan air yang berlebihan. Perkara tersebut ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Berjimat menggunakan air, tanggungjawab bersama dan ahlan ya Ramadan. Khutbah juga menyentuh tentang kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Menjelang kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sama-samalah kita mempersiapkan diri dari segi rohani. Antaranya, pertama, mempertingkatkan amal ibadah seperti memperbanyakkan sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berzikir, beriktikaf, qiyamul lail dan seumpamanya. Kedua, mendalami ilmu agama khususnya dalam perkara ibadah puasa seperti hukum-hukum puasa dan adab-adabnya. Antara adab-adab tersebut adalah seperti menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika berpuasa, seperti menjaga pendengaran, menjaga pandangan, menjaga percakapan, menjaga diri daripada membuat perkara yang diharamkan dan perkara yang sia-sia. Begitu juga menahan perut dari makanan dan minuman yang syubhah, apatah lagi yang haram, terutamanya ketika berbuka puasa dan bersahur. Ketiga, bagi sesiapa yang masih belum mengqadha puasa Ramadan, maka eloklah mengambil kesempatan mengqadhanya pada bulan ini agar tidak terkena membayar fidyah.
Orang ramai kini boleh melaporkan keputusan ART masing-masing melalui aplikasi BroHelp. Kita ikuti maklumat lanjut mengenainya melalui promo ini. Bersempena kedatangan bulan Ramadan yang tidak lama lagi, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah dan Kumpulan Belia dan Belia Wanis Masjid seluruh negara mengadakan kempen gotong royong kebersihan tanah perkuburan orang Islam bagi belia dan belia wanis masjid. Kumpulan Belia Jami Asri Hasanah Bolkiah mengadakan kempen berkenaan di Tanah Perkuburan Islam kawasan Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong. Menyertainya Awang Haji Haris bin Haji Subuh, Pegawai Ugama Kanan Jami Asri Hasanah Bolkiah. Di daerah Temburong, kempen diadakan oleh Kumpulan Belia Masjid Kampung Labu Estate Daerah Temburong di Tanah Perkuburan Raja Kampung Piasau Mukim Labu. Menyertainya Awang LD bin Haji Suhaili, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong. Kempen antaranya dihasrat dapat mendidik belia tentang kebersihan, ingat tentang kematian dan mendedahkan mereka akan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa telah memasuki 11 tahun dalam menyambut haflat at-takharuj dan meraihkan kecemerlangan graduan menerusi majlis penyampaian pingat dan hadiah buku. Ia bukan sahaja dinilai dari sudut kecemerlangan dalam akademik, kecemerlangan dalam aktiviti serta khidmat masyarakat, bahkan yang paling penting adalah kecemerlangan syahsiah. Sentiasa tajdid niat ataupun memperbaharui kita ni punya niat atau setiap hari. Itu nombor 2, meminta redha atau berkat daripada indong kita ni, atau yang paling penting lah. Ketiga adalah minta redha dari tani punya pensyarah. Apa yang saya lakukan itu adalah memang benar-benar belajar lah. Sebab datang dari jauh kan, so macam tidak, maksudnya tak sangka nak dapat dan tidak mahu pun nak dapat. Tapi dengan izin Allah juga, so dapat sentiasa doa. Dan selain daripada itu, tani mesti komitmen tani dalam aktiviti dalam dan luar universiti itu penting untuk tani dapatkan tani punya diri itu lebih menonjol lah. Alhamdulillah lah, semasa 5 tahun saya belajar di universiti itu, saya diberikan kepercayaan untuk mengikuti pertandingan dan program yang diadakan di negara ini dan juga di luar.
Dalam usaha meningkatkan daya tarikan dan mengindahkan lagi kawasan Pekan Bangar, Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengungkayahkan satu projek seni mural Bangar di sebelah dinding bangunan 12 pintu berhadapan kawasan Derbangga Pekan Bangar, Temburong. Mengambil masa selama seminggu untuk disiapkan, seni mural ini dilukis oleh 9 artis tempatan dari Gorilla Architects dan 3 orang artis jemputan. Seni mural lukisan peta daerah Temburong menggambarkan identiti dan keindahan daerah berkenaan di samping memperkenalkan tempat menarik dan bersejarah. So that's what we are trying to create the impression both for anyone who comes to Temburong. We have already compiled untuk meliskan tempat tarik yang menarik dan bersejarah, yang also to mengenalkan aktiviti-aktiviti di Temburong. Sempena Hari Wanita Antarabangsa tahun ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dan Projek FIT mengadakan bengkel bertajuk Menyokong Minat Isteriku. Bengkel menumpukan kepada pengalaman wanita dalam menceburi bidang kesenian dan keusahawanan yang diadakan secara maya. Antara objektif utama bengkel untuk mengembangkan potensi diri wanita dalam bidang seni dan keusahawanan di samping memberikan inspirasi kepada para wanita untuk menceburi minat masing-masing. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai agar tidak menggunakan 2 produk kosmetik yang mana hasil dari ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan telah mendapati bahawa produk-produk tersebut dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. 2 produk berkenaan ialah RYX Skin Sincerity Clear Balm Advanced Exfoliating Toner dan RYX Skin Sincerity Beautiful Starter Kit Day and Night Rejuvenating Toner. Bahan pencemaran dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan untuk penjualan produk tersebut dan atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara ini. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.